Assalamualaikum anak-anak sekalian, pelajar-pelajar di luar sana ya. Kali ini berjumpa lagi dengan cikgu ya. Saya Cikgu Farida daripada SMK Kota Baru. Jadi topik yang cikgu nak kongsi pada hari ini ialah Geografi semester 1 iaitu di 2.33 dalam sukatan pelajaran iaitu lembangan saliran lembangan saliran. Okay, kenapa cikgu tunjukkan gambar ataupun video sungai yang cantik ini ya? Tentu saja anak-anak dah boleh akak ya, sebab kita akan belajar mengenai lembangan saliran ya. Lembangan saliran yang mana kita hanya tahu sungai saja tapi kita tak tahu di manakah ia bermula. Okey. Jadi topik hari ini okey. Dan 2.33H ya, di bawah 2.33 cikgu akan jelaskan di 2.33H menyatakan konsep lembangan saliran, profil panjang sungai dan kerata rentas alur sungai mengikut peringkat. Nah, yang kedua ialah 2.33I iaitu hakisan permukaan ya. Jadi dua ini yang cikgu akan kongsi pada hari ini ya dengan anak-anak sekalian. Okey. Pelajar-pelajar saya selalu bertanya, apakah lembangan saliran tu cikgu? Macam mana bentuknya? Di mana dia berada? Okey. Jadi cikgu cuba jelaskan hari ini ya, bukan sekadar untuk pelajar saya tapi pelajar-pelajar di luar sana ya. Okey, lembangan saliran sebenarnya ya cikgu tunjukkan dengan gambar yang comel ya. Yang mana ia ialah kawasan tadahan air yang mengandungi sungai induk. Nah, ini adalah sungai induk ya. Mesti ada sungai induk ya anak-anak sekalian, dan mesti ada cawangan dia. Ini cawangan-cawangan sungai yang cikgu lukis ni, cantik ni ya. Merupakan cawangan-cawangan sungai yang masuk ke sungai utama, yang mana kita panggilkan dia ialah order sungai ya. Dan inilah cawangan sungai. Yang masuk paling awal dipanggil order 1 ya. Okey, dan sungai ini ada satu garis yang mana yang warna merah yang cikgu lukis ni kita panggil dia adalah legeh ya, legeh yang cikgu dah kelip-kelipkan dia tu, itulah legeh ya. Bermaksud sebatang sungai, ada sungai induk, ada sungai cawangan, ada legeh, kita panggil dia lembangan saliran. Okey, dan di tengah-tengah lingkungan ini kita namakan dia ialah kawasan tadahan air. Okey, nampak tak? Bermakna setiap sungai ada legeh dia. Dan legeh ini berada di hulu sungai. Tak pernah berlaku legeh berada di pinggir pantai ya. Okey, legeh ni berada di tanah tinggi ya. Okey, cikgu bawa anak-anak ke pantai ke pantai dan juga ke kawasan tanah tinggi. Okey, cikgu tunjuk sekali lalu ya. Okey, lembangan saliran yang mana terdapat sungai induk, bermula dari tanah tinggi, terdapat sungai cawangan. Okey, dan itu legeh ya, legeh. Okey. Legeh ya. Yang mana legeh ini setiap sebatang ada legeh yang berbeza. Dan itu laut. Semua sungai berakhir ke laut ya. Semua sungai akan berakhir ke laut. Okey, jadi cikgu harap anak-anak telah faham ya konsep lembangan saliran ini ya. Okey, seterusnya cikgu masuk kepada profil panjang sungai ya. Profil panjang sungai. Okey, tengok lukisan cikgu yang cantik ini ya. Cikgu lukiskan ia menunjukkan profil panjang sungai. Apakah sebenarnya profil panjang sungai ya anak-anak sekalian? Okey, ini contoh ya. Inilah profil panjang sungai yang merujuk kepada titik-titik atau poin-poin di alur sungai ya. Dan sungai ini mengalir dari hulu hingga ke hilir ya, dari hulu hingga ke hilir sehinggalah ke laut. Tadi cikgu dah tunjuk laut ya. Jadi sungai pun sama. Sungai ada 3 peringkat ya. Cikgu dah agihkan dia kepada 3 peringkat ya. Peringkat pertama ialah
di bahagian hulu ataupun bahagian muda sungai. Okey, peringkat kedua ialah dewasa sungai. Cikgu labelkan dengan B tu. Dan peringkat ketiga ialah sungai peringkat tua ataupun hilir. Okey. Okey, hilir. Jadi sungai peringkat muda ni anak-anak sekalian, ya. Cikgu suka buat analogi. Ya, cikgu suka buat analogi. Sungai ni seperti kita, nah, seperti cikgu, seperti anak-anak sekalian, ya. Okey. Cikgu sebut kepada pelajar-pelajar saya, awak ialah sungai peringkat muda. Cikgu ialah sungai peringkat tua. Dan abang-abang awak ialah sungai peringkat dewasa. Kenapa cikgu katakan begitu? Ya, sebab sungai peringkat muda ini, dia sentiasa menghakis, ya. Sungai ini sentiasa hakis. Ya, hakis. Seperti dengan awak, ya. Pergi ke sekolah pagi, mak nak duit. Mak nak duit, esok nak duit, lusa nak duit, terus nak duit. Mak awak adalah sungai peringkat tua macam cikgu, ya. Beri je, mendak saja. Jadi sungai peringkat tua itu hilir, berlaku pemendapan. Sebab itulah sungai peringkat tua terdapat delta, ya, yang mana dataran banjir tertambat. Sebab kita sentiasa memberi. Dan abang-abang awak pula ialah sungai peringkat dewasa. Kenapa? Sebab sekali memberi, beri RM10, minta RM20, ya. Okey. Itu yang maksudkan dewasa, dia menghakis dan dia memendap. Jadi analoginya senang. Sungai ini seperti awak. Jadi cepat je nak ingat. Awak sentiasa menghakis. Sungai peringkat muda juga sentiasa menghakis, ya. Cikgu harap awak dah boleh faham, ya, analoginya. Okey, seterusnya cikgu tunjukkan daripada sudut pandangan atas, ya. Ini ialah sungai dari atas, nah. Daripada peringkat apa ni? Hulu sungai iaitu A, ya. Yang mana alurnya, dah, alurnya berbentuk V, dah, alurnya berbentuk V, dah. Okey, dan sungai peringkat dewasa alurnya berbentuk U, ya. Sebab apa kita tengok nanti, ya. Dan sungai peringkat tua alurnya berbentuk U yang lebar, ya, U yang lebih lebar. Okey. Kenapa cikgu tunjukkan, bagaimana ia berubah mengikut peringkat sungai. Okey, ini peringkat V iaitu alurnya V, peringkat muda yang mana berlakunya hakisan mendalam, ya. Berlaku hakisan mendalam. Kenapa berlaku hakisan mendalam? Sebab sungai muda berada di hulu sungai. Bila di hulu sungai, cerun adalah curam. Jadi air bergerak dengan laju dan menghakis secara mendalam. Sebab itulah lurahnya berbentuk V. Okey, seterusnya ialah ini sungai peringkat dewasa. Okey, berbentuk U. Yang mana pada peringkat ini anak-anak sekalian, sungai akan menghakis di tebing kiri dan kanan. Ya, dia panggil hakisan inilah hakisan melebar. Menyebabkan sungai yang berbentuk V tadi apabila dewasa berbentuk U yang lebih lebar. Okey, dan yang terakhir ialah sungai peringkat dewasa ataupun tua, ya. Okey, ini sungai peringkat hilir atau tua, ya. Sungai ini berbentuk U yang lebih lebar, ya, yang lebih lebar daripada sungai peringkat dewasa tadi. Kenapa, ya, anak-anak sekalian? Okey, kerana berlakunya pemendapan dan hakisan melebar, ya. Okey, maka bentuk alurnya berbentuk U yang lebih lebar. Jadi, cikgu harap anak-anak dah faham mengenai 2.33H iaitu profil panjang sungai dan juga bentuk alur sungai. Jadi, cikgu terus kepada 2.33I iaitu hakisan permukaan, ya. Okey, hakisan permukaan. Okey. Ini contoh permukaan, ya. Permukaan atau utama sekali di cerun-cerun bukit yang mana sentiasa saja berlaku hakisan, ya. Berlaku hakisan. Okey, di kawasan ini sentiasa berlaku hakisan. Kita tengok hakisan yang pertama, ya.
Okey, hakisan ini dibahagi kepada dua ya, yang berlaku di kawasan cerun bukit. Yang pertama ialah hakisan beralur. Okey, hakisan beralur. Kita namakan dia galih. Ini contoh galih ya, anak-anak sekalian. Banyak terdapat di kawasan-kawasan tanah tinggi atau cerun ya. Hakisan galih ini anak-anak sekalian berlaku apabila hujan turun. Hujan turun dan akan menghakis tanah ya. Lalu membentuk alur-alur yang kecil ya, membentuk alur yang kecil ini ya. Inilah galih ya. Okey, itu contoh galih. Dan galih ini anak-anak sekalian tidak kekal. Tidak kekal. Ia bersifat sementara. Maafkan cikgu ya. Ia bersifat sementara. Okey, bermaksud apabila hujan berlaku kali kedua, galih ini akan hilang. Maka wujud galih yang baru ataupun alur-alur kecil yang baru. Kita panggil dia galih ya. Okey. Okey, seterusnya ialah anak-anak sekalian. Okey. Kita tengok pula galuh ya. Galuh. Okey, itu nama dia galuh ya. Hakisan permukaan yang kedua yang beralur, nama dia galuh. Bila sebut galuh, bermaksud alur-alurnya lebih lebar dan bersifat kekal. Dan bersifat kekal. Okey. Ia kekal. Okey. Dan galuh ini anak-anak sekalian lama-lama akan menjadi jurang. Akan menjadi jurang. Okey. Maka ia bersifat kekal. Okey. Seterusnya ialah anak-anak sekalian, cikgu akan masukkan yang kedua ya, hakisan tidak beralur ya, iaitu hakisan percikan. Nampak laju sangat ya gambar cikgu tadi, video cikgu. Kenapa ya cikgu tunjukkan video yang laju? Nak menunjukkan bahawa air hujan yang turun amat laju hingga boleh mencongkil batuan ya, ataupun pasir-pasir ya. Pasir-pasir yang terdapat di cerun atau di permukaan. Cikgu akan tunjuk video dia yang lebih perlahan ya. Cuba perhatikan. Ini contoh ya. Okey, itu titisan hujan ya. Titisan hujan yang turun dengan laju di permukaan bumi. Bila ya, terutama sekali di kawasan yang tiada pokok ya, yang tiada pokok. Jadi titisan hujan ini akan terus jatuh ke permukaan bumi, lalu mencungkil batuan dan meninggalkan lekukan yang kecil ya. Cikgu percaya ya anak-anak pernah mengalami situasi ini, terutama sekali pada hari hujan menunggu bas ya, maka air yang bertitik semasa hujan terpercik ke kasut anak-anak sekalian. Itu yang dinamakan hakisan percikan ya. Okey, seterusnya ialah hakisan yang tak beralur juga, dinamakan hakisan kepingan ya, hakisan kepingan. Ini ialah hakisan yang terakhir ya bagi hakisan permukaan. Okey, hakisan kepingan ini berlaku di kawasan tanah cerun-cerun bukit yang mana telah mengalami pemanasan dan terdapatnya rekahan-rekahan tanah ya yang terbentuk secara berkeping-keping ya. Jadi apabila hujan turun dengan lebat, maka kepingan-kepingan ini akan jatuh ke bawah ya, dialirkan oleh air permukaan ya. Jadi kita tengok contoh. Okey, dia jatuh secara berkeping-keping ya anak-anak sekalian. Okey. Jadi ya, kawasan yang ditinggalkan ini akan menyebabkan tanah ini menjadi semakin nipis. Tanah ini semakin nipis. Sebab apa? Sebab bahagian atasnya telah pun dibawa oleh air secara berkeping-keping. Jadi, kita namakan hakisan ini hakisan kepingan dan hakisan ini tidak beralur. Jadi, cikgu harap anak-anak telah faham ya bagaimana
di bawah lembangan salira ini kita telah belajar dua ya, iaitu mengenai profil panjang sungai dan juga hakisan permukaan ya. Jadi cikgu nak tinggalkan dengan satu soalan yang mana anak-anak boleh berbincang dengan cikgu masing-masing ya. Soalannya ialah sejauh manakah faktor tumbuh-tumbuhan mempengaruhi hakisan permukaan ya. Boleh berbincang dengan cikgu anak-anak di sekolah ataupun secara online ya. Okey, cikgu berhenti di sini. Bye.